bertanya, saya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling bertuah yang akan mendapat syafaat Tuhan pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya setelah aku melihat minat kamu terhadap hadis, maka aku telah menduga bahawa tidak ada seorang pun yang akan bertanya sebelummu tentang perkara ini. Orang yang paling bertuah pada hari kiamat dengan memperoleh syafaatku ialah orang yang mengucap La ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Hadis riwayat Imam Bukhari. Keterangan, maksud bertuah dalam hadis di atas ialah memperoleh taufik dan pimpinan ilahi untuk melakukan kebaikan. Terdapat dua pengertian mengenai orang yang mengucap kalimah dengan ikhlas yang berhak mendapat syafaat. Pertama, ialah seorang yang memeluk agama Islam dengan ikhlas dan tidak mempunyai apa-apa amalan selain daripada ucapan kalimah thayyibah. Melalui pengertian ini jugalah bahawa mereka mencapai kebahagiaan hanyalah melalui syafaat kerana mereka tidak mempunyai apa-apa amalan. Oleh itu, makna hadis ini hampir-hampir sama dengan hadis-hadis yang menyatakan bahawa syafaatku adalah bagi umatku untuk terjerumus dalam melakukan dosa-dosa besar yang menyebabkan mereka dilemparkan ke dalam neraka. Mereka selayaknya dimasukkan ke dalam neraka tetapi melalui keberkatan kalimah thayyibah mereka akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian yang kedua, orang yang berhak mendapat syafaat ialah mereka yang sentiasa mewiridkan kalimah dengan ikhlas dan mempunyai amalan-amalan yang baik. Maksud mereka adalah orang-orang yang paling bertuah ialah mereka akan menerima syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan darjat mereka ditinggikan. Al-Allamah Aini radhiyallahu anhu menulis bahawa terdapat 6 bentuk syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Pertama, ialah mengenai kelepasan daripada penderitaan di padang mahsyar. Setiap manusia akan mengalami pelbagai bentuk penderitaan serta mereka akan berkata, biarlah kami dicampakkan ke dalam neraka asalkan kami terlepas daripada penderitaan ini. Pada ketika itu mereka akan pergi menemui para nabi alaihissalam yang terunggul seorang demi seorang dengan merayu, Tuanlah yang layak untuk memberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak ada seorang pun antara para nabi alaihissalam yang berani untuk mensyafaati mereka. Akhirnya Rasulullah SAW yang akan mensyafaati mereka. Syafaat ini meliputi seluruh makhluk manusia dan jin, Islam dan kafir, semuanya akan mendapat manfaat daripada syafaat ini. Kisah ini diceritakan dengan terperinci dalam hadis mengenai hari kiamat. Kedua, ialah untuk meringankan azab bagi sesetengah orang kafir.
seperti yang diterangkan dalam hadis sahih mengenai Abu Talib, bapa saudara Rasulullah SAW. Ketiga, ialah untuk mengeluarkan sesetengah orang Islam dari neraka setelah mereka campak ke dalam neraka. Keempat, ialah untuk memohon keampunan bagi sesetengah mukmin yang telah dijatuhkan hukuman akan dimasukkan ke dalam neraka disebabkan amalan-amalan mereka yang tidak baik, supaya mereka tidak dicampakkan ke dalam neraka. Kelima, ialah bagi sesetengah orang mukmin supaya mereka dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Keenam, ialah untuk meninggikan darjat orang mukmin. Hadis 4. Hadrat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah keikhlasan itu? Apakah tanda keikhlasan itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa kalimah itu mencegah dirinya daripada melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Hadis riwayat Tabrani. Keterangan adalah jelas bahawa apabila seseorang yang telah menahan dirinya daripada melakukan perbuatan yang haram dan yakin terhadap kalimah la ilaha illallah, maka tidak ragu-ragu lagi dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, seseorang yang masih juga tidak menjauhkan dirinya daripada melakukan perbuatan yang haram dengan berkat kalimah la ilaha illallah, setelah menerima siksa akibat amalan buruk yang dilakukan pada satu masa, pasti dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Kecualilah jika seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat sehingga dia terkeluar daripada keimanan dan Islam, itu adalah perkara yang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Fakih Abu Laid Samarkandi radhiyallahu anha menulis dalam kitabnya Tanbihul bahawa sangat penting bagi setiap orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan sebanyak-banyaknya dan selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditetapkan imannya dan sentiasa menghindarkan dirinya daripada segala dosa. Ini kerana ada sesetengah orang yang iman mereka tercabut adalah disebabkan kesan buruk daripada dosa-dosa yang dilakukannya. Akhirnya imannya tercabut dan mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir. Adakah keadaan yang lebih malang daripada seorang yang namanya tercatat dalam senarai orang-orang Islam sepanjang hayatnya, tetapi pada hari kiamat namanya tercatat dalam senarai orang-orang kafir? Ini adalah merupakan penyesalan yang amat dahsyat.